terus tak dibuat orang. Daripada Kuala Lumpur 4 jam setengah nak sampai ke Teberau dalam hujan basah kuyup. Sampai Teberau 30 minit. Balik semula ke Kuala Lumpur basah kuyup sekali lagi. Tapi tak apa. Sebab saya hargai sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Yang dalam hujan pun tak beranjak. Sebenarnya kalau orang tanya saya, kenapa kau gila buat kerja ni? Kalau tengok kawan-kawan yang basah kuyup jaga kamera berhadapan dengan risiko kena syok elektrik mati ni. Saya dulu engineer tau. Ini kalau tanya safety engineer kata ni tak lulus ni. Kau mampus dalam hujan bercakap dengan elektrik macam ni semua ni. Tapi saya hargai saudara-saudari, pakcik-makcik, uncle yang datang malam ini. Sebab kita sehati sejiwa, sebab kita faham kita ada masalah di negara ini. Dan masalah ini akan jadi semakin teruk dan semakin teruk. Dan tadi saya ada satu temu ramah dengan media-media Cina. Ada temu ramah mulanya dengan Xinqiu, kemudian ada temu ramah kemudiannya dengan Oriental Daily. Macam biasa, media Cina selalunya nak tahu satu perkara. Bagaimana sebenarnya keadaan ekonomi kita ni? Dan kalau Pakatan Harapan menang sebenarnya, macam mana kita nak baiki? Sebab sudah tentu di kalangan kita, yang paling terkesan kerana yang paling banyak ada perniagaan, baik kecil, sederhana atau besar, adalah golongan kawan-kawan kita daripada masyarakat Tionghoa. Tapi lebih ramai pun orang Melayu merasa, sebab banyak juga yang perniagaan kecil ni orang Melayu juga sekarang. Jadi UMNO Barisan Nasional tak faham. Dia ingat ni zaman 70-an, 60-an dulu orang Melayu tak berniaga. Dia tak sedar sebenarnya semakin banyak perniagaan kecil di seluruh Malaysia ialah orang-orang Melayu juga sebenarnya. Sebab itu orang Melayu, orang Cina, orang India nak tahu dalam keadaan mereka mengalami setiap hari kepayahan akibat keadaan ekonomi yang semakin teruk. Siapa-siapa kalau jadi kerajaan, apa sebenarnya masalah ekonomi kita yang menyebabkan harga barang naik, gaji tak naik, perniagaan teruk, cukai membebankan, perniagaan tak berkembang. Macam mana kita nak selesaikan? Baik, Bila saya terangkan pasal ekonomi, saya ditanya, macam mana YB nak terangkan kerana Menteri Kewangan dan juga kerajaan selalu sebut bahawa keadaan ekonomi kita sebenarnya masih lagi baik. Pertumbuhan ekonomi adalah baik 4%. Hutang kita ni lagi terkawal 1.3 trilion. Iaitu lebih kurang hanya 62% daripada jumlah ekonomi kita yang diukur dalam bentuk keluaran dalam negara kasar. Dia kata 62% ni kira okey lah. Banding dengan Singapura hutang dia sampai 300% daripada saiz ekonomi. Banding dengan Amerika, dia kata hutang kerajaan Amerika tu sampai 5-6 kali ganda lagi besar daripada saiz ekonomi dia. Hutang kita ni tak sampai pun 1 kali ganda dengan saiz ekonomi kita. Jadi apa yang kamu nak bising? Yang ini yang rakyat diberitahu tiap-tiap hari. Jadi wartawan tanya saya, cuba beritahu YB kenapa sebenarnya Pakatan Harapan dan PKR ni selalu menimbulkan kebimbangan rakyat mengenai keadaan ekonomi ni. Kamu buat cerita ke? Baik, Kalau saudara-saudari, pakcik-makcik mendengar pencerahan daripada saya mengenai ekonomi, saya terang tu cara dia lain daripada yang ahli-ahli akademik terangkan pasal ekonomi. Saya nak terang macam ini, menguruskan ekonomi negara dan juga untuk mengetahui kedudukan ekonomi negara, dia sebenarnya tak banyak beza dengan kedudukan dan kehidupan seharian kita. Jadi saya bagi contoh. Contoh anak makcik, umur 25 tahun keluar universiti.
Dia kerja kat satu syarikat swasta tu. Kelayakan dia bagus, keluar ijazah kelas pertama. Dia rajin, dia cerdik. Dia dapat gaji 2,000 sebulan dan tiap-tiap tahun selepas 3 tahun dia bekerja selepas keluar universiti, dia dapat kenaikan gaji lebih kurang 3% setiap tahun. Maksudnya 3 tahun dia bekerja, gaji dia baru sampai RM2,000 dan dia baru naik 6% je gaji dia selepas 3 tahun dia bekerja. Jadi bila dia tanya majikan dia kata, kan bagus, aku bagi gaji kau 2,000, kau naik gaji 3% tiap-tiap tahun, jadi apa yang kamu nak bisingnya? Masalahnya anak kita tu juga ada kawan-kawan. Kawan-kawan dia kerja dekat syarikat-syarikat lain. Jadi dia banding. Aku yang lagi cerdik daripada kawan aku yang keluar universiti sekali dengan aku. Keputusan lebih baik, aku ijazah kelas pertama, dia ijazah kelas kedua. Semua orang tahu aku lagi cerdik, aku lagi rajin. Tapi sebab aku kerja dekat syarikat ini, aku hanya dapat kenaikan gaji 3% tiap-tiap tahun. Sedangkan kawan aku yang lagi kurang cerdik daripada aku, yang tak adalah rajin macam aku, sebab dia bekerja di syarikat yang lebih baik, maka gaji dia sekarang dah 3,500 dah pun. Banding dengan aku baru RM2,000. Bila tengok kenaikan gaji dia, dia naik gaji 5 ke 8% tiap-tiap tahun. Jadi 3 tahun dia kerja, walaupun umur sama, dia gaji dah hampir 1 kali ganda lagi tinggi daripada gaji aku. Baik. Kalau orang kampung, penduduk biasa nak faham tentang masalah ekonomi, pakcik-makcik terangkan macam itu. Jadi kalau ambil contoh anak makcik tadi, bila dia bandingkan gaji dia dan kerja dia dan usaha dia dan kelayakan dia, dia banding dengan yang kawan dia seorang lagi, sudah tentulah dia fikir, ada benda tak kena ni. Kalau kawan aku boleh dapat 3,500, kenapa aku dapat 2,000? Sedangkan aku lagi cerdik, aku lagi rajin. Begitulah juga keadaannya dengan keadaan negara kita, ekonomi. Kalau tanya kerajaan, memanglah kerajaan kata kamu nak bising ni sebab apa? Pertumbuhan ada, kan kerajaan bagi bantuan, kan hutang kita kan masih lagi terkawal, kenapa kamu nak bising? Kita bising sebab kita banding keadaan negara kita dengan negara-negara lain di serantau ini. Dia bukan soal kedudukan kita semata-mata tanpa kita dibandingkan dengan orang lain. Bila kita nak tengok kedudukan ekonomi negara kita dan secara langsung juga kesejahteraan dan kemakmuran negara yang sampai kepada rakyat, kita kena tengok keadaan negara kita berbanding dengan negara-negara jiran. Ambil contoh Vietnam. Sedangkan 20 tahun yang lepas, Vietnam sebenarnya cukup miskin berbanding dengan kita. Orang Vietnam dulu, kalau pergi ke Saigon ataupun Ho Chi Minh City, saya dulu-dulu selalu keluar masuk Vietnam sebab kerja, pergi Ho Chi Minh City. Kalau pergi Ho Chi Minh City dulu 20 tahun yang lepas, saudara-saudari, hampir semua yang berkenderaan di Ho Chi Minh City, dia naik apa? Dia naik basikal. 10 tahun lepas itu, bila saya pergi balik, saya tengok, dia dah tak naik basikal dah. Hampir semua kenderaan yang banyak-banyak dekat Ho Chi Minh City tu, dia dah naik motosikal berenjin. Dah naik taraf dah lepas 10 tahun. Daripada basikal, naik motosikal. Kalau pakcik-makcik, uncle auntie pergi ke Ho Chi Minh City sekarang, pakcik-makcik akan tengok kenderaan yang banyak bukan lagi motosikal, tetapi kereta, saudara-saudari. Kalau pergi ke Ho Chi Minh City sekarang, saudara-saudari akan nampak sama seperti kalau kita pergi kepada Bangkok,
kita akan nampak bagaimana rakyat mereka lebih kaya daripada rakyat biasa, rakyat kita. Sedangkan 20-30 tahun yang lepas, mereka sangat miskin banding dengan kita. Maksudnya, kalau sepatutnya kita ini berada di landasan yang baik, kita sepatutnya sekarang ini sama macam Singapura. Gaji yang sepatutnya 4-5 ribu, sekarang rakyat kita terima 2 ribu. Pekerjaan yang sepatutnya untuk graduan-graduan ini pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang ada di Singapura, sekarang kita nak bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang di Jakarta pun kita tak boleh. Jadi itu masalah sebenar ekonomi negara ini. Bahawa kalau kita tidak tukar, akibat daripada kepincangan pentadbiran, akibat daripada rasuah, dan yang paling penting, akibat daripada menteri-menteri yang bodoh, saudara-saudari, dari satu tahun ke satu tahun, rakyat kita ini yang sepatutnya kaya, yang sepatutnya hidup lebih baik, kita sebenarnya tersangkut di keadaan yang sama 10, 15, 20 tahun yang lepas, sehingga negara-negara lain di sekitar rantau ini sekarang ini jadi jauh lagi kaya daripada kita. Sama juga bila orang tanya kita, 1.3 trilion hutang tu apalah kamu nak bising sangat, biasalah tu kerajaan kena berhutang. Jadi orang tanya saya, apa maksud 1.3 trilion hutang itu? Saya jawab dengan perumpamaan yang sama. Kalau ambil anak makcik tadi, gaji 2,000 sebulan. Dia tolak sewa rumah, dia tolak belanja makan, dia tolak sewa kereta. Apa nama ni, kancil dia. Ada orang pakai kancil lagi ke sekarang? Perlu dua lah, mana ada orang pakai kancil dah sekarang. Memanglah daripada gaji 2,000 dia tu, RM2,000 sebulan yang dia dapat, bila tolak, katakanlah dia ada lebihan RM200. Kalau tanya orang UMNO dan PAS, dia kata, Allah kamu ni memang jahat, dah cukup baik dah ada lebihan simpanan RM200 sebulan selepas kamu tolak belanja. Jadi dia kata, apa nak bising-bisingnya, 200 tu baguslah. Masalahnya makcik, 200 dari sebulan ke sebulan memanglah okey kalau tidak ada aksiden. RM200 memanglah okey kalau kita tak nak kahwin bulan depan. RM200 memanglah okey kalau tak ditakdirkan mak kita sakit lepas itu. Katakanlah ada lebihan RM200 saja tiap-tiap bulan, tiba-tiba bulan depan tayar kita pancit, kena tukar tayar kereta Pro 2. Daripada ada lebihan RM200, maka dia terpaksa gunakan kad kredit ataupun pinjam dengan Along untuk bayar. Sama juga dengan kerajaan. Memanglah UMNO, Tengku Zafrul akan kata hutang 1.3 trilion itu tak ada masalah, kita boleh tangani. Masih lagi sesuai dengan pendapatan kerajaan sekarang. Itu kalau tidak ada apa-apa masalah besar. Kalau datang COVID, sekali lagi. Kalau contohnya dalam musim banjir ini, banjir besar-besaran di seluruh negara, banyak yang tenggelam. Kerajaan perlukan wang untuk bantu kebajikan rakyat secara tiba-tiba tanpa dijangka. Maka kerajaan kena berhutang, ataupun bila tak dapat nak ambil hutang, sebab hutang dah makin tinggi, maka kerajaan tidak cukup wang dan terpaksa potong peruntukan. Bila dia potong peruntukan, itulah yang akan jadi mangsa. Peruntukan untuk sekolah kena potong, peruntukan kebajikan untuk orang susah kena potong, subsidi minyak kena potong, subsidi makanan kena potong dan lain-lain. Jadi saudara-saudari, sekarang 11.58. Saya ingat kita dah cukup basah lenjun dah ni. Dan saudara-saudari pun dah nak kena balik. Saya pun lebih baik bergerak. Kawan-kawan yang ada dekat sini pun dah nak kena bekerja. Dan kita memang ikut peraturan kena habis pukul 12.30 malam.
Di minit yang terakhir ini, saya harap pakcik-makcik yang hadir di Tebrau, yang mendengar di luar, sama-sama berkongsi azam dengan kami yang dalam hujan basah kuyup ini, bahawa pilihan raya kali ini bukan soal siapa jadi kerajaan, bukan soal siapa nak jadi wakil rakyat. Kalau di Tebrau, kita telah beri amanah ini kepada saudara Jimmy Puah. Mana Jimmy? Kau tak basah ke Jimmy? Takkan aku seorang je basah ni? Kan? Saudara Jimmy Puah, InsyaAllah saudara Jimmy Puah akan mewakili PKR dan juga PH bertanding di kerusi Tebrau. Ini bukan soal Jimmy Puah jadi wakil rakyat, saudara-saudara. Ini bukan soal Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini soal kita perlu ubat negara kita yang makin sakit. Kalau kita teruskan juga keadaan sakit itu berlanjutan, akhirnya satu hari nanti UMNO akan kalah juga. Saya tak ada bimbang yang itu. UMNO akan kalah, saudara-saudari. Cuma kalau dia kalah tahun PRU 2016, maksudnya 5 tahun daripada sekarang, masalahnya sakit negara dan masyarakat kita itu makin teruk. Bila makin teruk, maka kesan dan kepayahannya kepada rakyat itu makin parah. Resam kita sebagai manusia, bila kita sakit, lebih awal kita berubat lebih bagus. Kalau lambat kita berubat, sakit itu makin parah. Kita cuba sedaya upaya untuk memastikan yang kita pertaruhkan untuk dapat amanat rakyat daripada Tebrau ini adalah yang akan buat kerja. Kalau saudara Jimmy Puah, insyaAllah bila menang lagi tak buat kerja, saudara-saudari buat bising dan beritahu kepada semua. Jangan bimbang soal lompat, lepas ni tak boleh lompat dah. Kalau PKR, kalau dia lompat, bukan saja dia hilang kursi, dia kena bayar PKR 10 juta ringgit. Saya tahu Jimmy Puah tak adalah kaya sangat. Dia tak ada 10 juta dia nak bayar. Jadi sebab itu saudara-saudari, seperti mana yang saya selalu datang ke Tebrau sebelum ini berkempen daripada 10-12 tahun yang lepas, saya harap saudara-saudari hargai dan sama-sama kita dalam 3 minggu daripada sekarang cuba yang terbaik. Kerana ini bukan untuk Jimmy Puah, bukan untuk Anwar Ibrahim, bukan untuk PKR, bukan untuk PH. Ini untuk anak-anak kita. Ini semua ni bukan jawatan lah. Ini sebab anak kita. Dan bagi saya, kalau dapat habuan pun, habuan itu ialah untuk anak-anak kita. Dan untuk watak-watak politik macam saya, habuan itu adalah daripada Allah di masa hadapan dan di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi insyaAllah, sekali lagi, lain kali aku datang boleh bagi kemah ke tidak, supaya tak short macam ni. Kalau saya datang hujan lebat macam ni, basah kuyup, aku balik terus lepas ni. Saya akan datang sekali lagi ke kawasan-kawasan Johor Bahru, Pasir Gudang dan Tebrau, kerana ini lambang kebangkitan rakyat Johor yang telah membuang UMNO Barisan Nasional daripada negeri kelahiran. Kalau tidak kerana kawan-kawan dan pengundi di Tebrau, di Pasir Gudang, di Johor Bahru, membuktikan bahawa sebenarnya orang Johor ini antara orang yang paling cerdik di Malaysia. UMNO yakin kononnya UMNO lahir di Johor, maka UMNO takkan kalah di Johor. Saudara-saudari di Tebrau, di Johor Bahru dan Pasir Gudang buktikan UMNO mungkin lahir di Johor. Tapi orang Johor lagi cerdik. Sesiapa parti yang mengkhianati mandat rakyat, baik UMNO, baik PKR, baik PAS, baik Bersatu, orang Johor akan hukum secukup-cukupnya, insyaAllah, saudara-saudari. Jadi saya berhenti. Hujan tak berhenti-berhenti. Aku pun dah nak berhenti. Hujan tak berhenti lagi ni. Kita akan insyaAllah bersurai supaya kita balik dengan semangat untuk kita buat kerja dalam tempoh 3 minggu akan datang.
kita kena yakin bahawa kali ini insya-Allah kita boleh, saudara-saudari, kita boleh menang. Saudara-saudari, saya harap percaya sikit kepada saya. Dulu-dulu pun masa saya kata Johor boleh menang, masa saya kata Pakatan Harapan boleh menang, orang tak percaya mula-mula. Tapi akhirnya kita menang. Sekarang ini sama juga, kalau kita tak boleh menang, saya takkan cakap. Saudara-saudari ingat, kalau kita tak boleh menang, saya datang dalam basah kuyup, duduk dekat teberau ni. Sebab kita boleh menang insya-Allah. Tapi kita kena yakin, kalau kita kerja dan tumpu, insya-Allah 3 minggu daripada sekarang, kita akan ada kerajaan baru dari Pakatan Harapan di Putrajaya, saudara-saudari. Jadi dengan itu, saya tahu basah kuyup duduk bawah kemah ni, tapi tak apalah. Dia kena basah kuyup pun basah lah. Kita bawa semangat ini balik ke rumah untuk minggu-minggu akan datang. Saya sebut ayuh saudara-saudari sambut dengan Malaysia, boleh? Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh? Boleh? Lepas tu boleh balik lah. Saya tak pernah buat kerja ni, jerit daripada kereta. Ni kerja gila ni, tak pernah cepat ni. Okay. Baik ayuh. 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 Kita. Terima kasih banyak-banyak. Sese, Nandri Vanakam. Yang saudara-saudari akan terus kita ingat. InsyaAllah kita masuk pilihan raya dengan kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.